وزاد فضلا وشرفا لديه ثم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh dengan keberkatan ini dapat sama-sama kita meneruskan kuliah mingguan kita yang diadakan pada setiap hari Selasa yang sudah sekian lama bertangguh di sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan mungkin dalam sebulan dua yang bertangguh dan masuk ke dalam Ramadan dan sampailah sekarang. Alhamdulillah kita dapat sama-sama meneruskan lagi kuliah mingguan kita. Seperti mana yang dimaklumkan contoh tadi oleh Ustaz Izlan, mungkin di kalangan kita ada yang belajar-belajar yang baru, jadi mungkin ada yang masih belum mengenali diri saya ni. Iaitulah kita insya-Allah setiap malam Selasa akan mengadakan kitab ataupun pengajian menggunakan kitab mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, iaitulah Fiqh Haji. Itulah kitab yang berkaitan dengan ibadah, berkenaan dengan fardu ain dalam al-fiqh dan menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Dan saya adalah Muhammad Hanif bin Harun. Muhammad Hanif bin Harun berasal daripada Teluk Bahar, Pulau Pinang, dan sekarang sebagai mudir ataupun ketua Darul Hadis Pulau Pinang ataupun pusat pengajian Darul Hadis Pulau Pinang yang sedang beroperasi di Taban Desa Senang di Pulau Pinang, Tasik Malaya. Jadi yang itulah berkaitan dengan kuliah sekilas dan bekas belajar Mesir dan baru saja pulang pada tahun lepas. Baru saja pulang pada tahun lepas dalam bulan 5 dari setahun lebih jalan. Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah kurniakan kepada kita, dan kita baru saja selesai dengan ibadah puasa, dan sekarang ini kita masih dalam suasana Syawal, masih dalam suasana Syawal. Bahkan sampai sekarang ini ada lagi orang yang cepat buka, ada lagi yang buat jamuan raya. Jadi sekarang ni dia istilah tukar, dia bukan apa ni rumah terbuka tapi jamuan raya. Kalau buat jamuan raya tepi jalan ni, contoh macam ATM buat jamuan raya, mak-mak rempit kalau singgah semua ada boleh singgah. Kalau buka jam tu pukul 12 sampai pukul 4, insya-Allah pukul 12 sampai pukul 1 clear makanan. Sebab semua boleh singgah. Kalau pengalaman di Penang tu kita buat di bawah satu NGO, kita buat umum jamuan raya, saja sejam habis. Kambing golek pun habis, semua tu boleh habis, ayam semua habis. Disebabkan kita buat jamuan raya. Tapi tak apalah, dalam suasana kegembiraan kita sambut hari raya ni, kita juga kena memikirkan apa yang sedang berlaku di Mesir sekarang. Apa yang berlaku di Mesir sekarang ni adalah satu perkara yang kita tak boleh nak mendiamkan diri sahaja, tapi kita perlulah rasa tanggungjawab kita sebagai seorang Islam. Perlu rasa tanggungjawab kita untuk mendoakan kepada mereka paling kurang. Disebabkan apa yang berlaku di Mesir ini lebih teruk sejarahnya dengan seorang Zionis ataupun Israel yang membunuh orang Islam. Sejarahnya lebih teruk berbanding dengan orang Islam yang berpahaman liberal dan berpahaman sosialis ini membunuh orang Islam. Jadi ini adalah satu perkara yang kita tak boleh terima, sama sekali tak boleh terima. Sebab apa? Mentumpahkan darah orang Islam yang haram, yang Nabi SAW mengiktiraf tidak boleh sama sekali darah orang Islam ini dibunuh dengan semena-mena. Kita mungkin tak sedar 30 tahun yang lalu ataupun 40 tahun yang lalu bahawa Mesir ini bukan diperintah oleh pimpinan Islam. Kita nampak Mesir ni macam negara Islam, satu dia negara Arab. Kita nampak Mesir ni dia orang Islam sebab ada satu universiti yang tertua di dunia, iaitulah Universiti Al-Azhar Mesir. Jadi menampakkan ramai yang menghasilkan di kalangan para ulama, sehingga kita merasakan bahawa Mesir adalah salah satu daripada negara Islam. Dan bila kita mengkaji sejak daripada pemerintahan Anwar Sadat, sejak pemerintahan Jamal Nasir,
dan pemerintahan yang sebelum daripada ini adalah Husni Mubarak, bahawa mereka ini adalah berpahaman sosialis dan berpahaman liberal yang mereka ini mengasingkan agama daripada kehidupan seharian, yang menyebabkan ramai di kalangan rakyat Mesir mereka ini hidup dalam keadaan yang penuh kekurangan, hidup dalam keadaan yang serba kemiskinan. Kalau kita melihat hasil bumi daripada Mesir, Masya Allah, Allah hebat. Hasil bumi Mesir, kalau bincang berkenaan dengan terusan Suez, ada satu terusan yang dibuat untuk membelah benua Afrika, nama terusan Suez. Balik search dalam Syekh Google, Google terusan Suez, dia keluarlah menentang terusan Suez. Jadi terusan Suez ni bagi kapal-kapal yang nak berlabuh, kapal-kapal yang nak berlabuh di kawasan Afrika, dia perlu melalui laluan itu, dan laluan itu adalah di Mesir. Sebab apa? Kalau dia nak pusing benua Afrika semua tu mungkin makan masa yang panjang. Barang yang diimport, barang yang dieksport mungkin sampai terhimpun, mungkin dah tak kualiti apa barang yang sampai, dan masa mungkin panjang. Jadi dengan sebab dia menerusi terusan Suez yang dibuat sendiri oleh rakyat Mesir. Rakyat Mesir dia provide tanah tu buat laluan khusus untuk kapal sebesar biji kapal. Contoh di antara tiang ni sampai tiang, lebih kurang tu sebiji kapal besar boleh lalu satu. Laluan tu dia perlu bayar cukai kepada kerajaan Mesir, dan keuntungan itu saja berbilion dolar, berbilion dolar dalam setahun. Itu sahaja. Tetapi bila kita melihat keadaan rakyat Mesir, kalau kita tengok ranking dunia, rakyat Mesir di antara rakyat yang paling miskin sekali. Maksud kata ada kemungkinan yang mereka mengambil untung di atas hasil bumi yang ada di Mesir. Kalau buat pertanian pun hebat Mesir, kalau buat pelancongan pun hebat juga. Sebab Mesir ada salah satu tanda-tanda ataupun perkara ajaib di atas muka bumi, itu piramid. Orang nak pergi tengok Firaun saja berpuluh ribu, dalam setahun tu ratusan ribu orang pergi tengok Firaun saja, nak pergi tengok Firaun saja, nak pergi tengok piramid. Datang situ saja jutaan dolar juga hasil daripada pelancongan. Tapi rakyat Mesir adalah rakyat yang paling miskin sekali. Jadi ini yang berlaku hakikatnya bila rakyat buat satu revolusi pada tahun 2011 dan terjatuhnya kerajaan hukum besi ataupun yang dituntas Razali di Mesir yang dipimpin oleh Husni Mubarak sebelum daripada ini, maka mereka mampu membawa sinar yang baru. Sinar yang baru yang dipimpin oleh gerakan Islam, iaitulah Dr. Muhammad Mursi. Bila dia dipimpin oleh Dr. Mursi, maka orang yang berada di sekeliling, bukan rakyat Mesir, lebih kurang dalam 70%, 65-70% yang bersokongan kepada Dr. Mursi dan menang dalam pilihan raya pada tahun lepas, dan genap setahun pada bulan Jun, 30 Jun yang lalu. Maka ramai di kalangan mereka yang tidak berpuas hati dan tidak senang duduk dengan kemarahan Islam. Jadi Mesir mampu bersabar 30 tahun hidup dalam penuh kezaliman, 40 tahun hidup dalam keadaan kezaliman dan penuh kekurangan. Tiba-tiba setahun saja satu pimpinan yang nak bawa sinar Islam yang baru kepada rakyat Mesir, tiba-tiba rakyat Mesir tak boleh nak bersabar dengan pembaharuan itu. Tak boleh nak bersabar. Maksudnya semangat demokrasi mereka ni begitu kuat sehingga tiap-tiap tahun nak buat pilihan raya. Orang 5 tahun sekali buat pilihan raya, dia pun tiap-tiap tahun nak buat pilihan. Begitu kuat semangat demokrasi mereka. So bukan rakyat Mesir yang tak sabar, tetapi orang luar yang memahami keadaan Mesir, kemarahan Islam itu yang tak boleh nak sabar, iaitulah Amerika sendiri dan Israel sendiri yang tak boleh nak sabar berkenaan dengan kemarahan Islam. Iaitulah bila Dr. Mursi dia memerintah, di antara salah satu perkara yang dibuat oleh beliau adalah dia membuka sempadan Rafah, membuka sempadan di antara Palestin dan Mesir, dan itulah kawasan yang paling hampir sekali sebab Mesir berjiran dengan Palestin. Maka dia telah membuka dan bantuan begitu banyak. Dalam setahun
bantuan yang masuk, maka sudah pasti Israel sudah tidak senang duduk. Disebabkan kalaulah mereka diberi masuk, sudah pastinya Israel mampu dikalahkan hanya memadai dengan tentera Mesir. Tentera Malaysia tak main lagi ya, bab lemok, no? Bab lemok yang tentera Mesir, tentera Malaysia. Padat dengan tentera Mesir, seorang Nabi SAW bersabda bahawa di antara tentera yang baik adalah tentera Mesir. Tentera yang gagah, tentera yang kuat adalah tentera Mesir. Jadi padat dengan tentera Mesir saja. Kalau setahun yang berlalu, banyak perubahan yang telah dilakukan oleh Tunisia. Di antaranya dia ni tengah mengucap, tiba-tiba azan asar. Dia kata boleh tak aku nak azan. Presiden angkat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, tengah mengucap, dia hormati dan dia azan. Allahu Akbar. Ada pimpinan kita macam tu. Tengok azan pun tak erti. Silap-silap begitu. Jadi ini satu sinar yang baru dibawa oleh Mesir, bahawa dia nak bawa Islam. Bila Islam nak bawa sinar Islam, maka orang kafir dia tidak akan biar saja. Dia tak akan biar saja kemarahan Islam. Maka usaha begitu banyak. Dan satu fakta yang kita dapat maklumat tetapi tidak dijaharkan, iaitu Arab Saudi sendiri memberikan support yang begitu banyak untuk menggulingkan kerajaan di Mesir. Ini adalah satu fakta yang kita terima, bahawa berbilion yang telah diberikan oleh kerajaan Saudi, sebab mereka ini juga adalah orang Amerika yang membantu untuk menggulingkan kerajaan di Mesir sekarang. Maka kalau kita melihat juga ada juga di kalangan para ulama yang menyokong dengan apa yang berlaku di Mesir, tetapi kita mengambil sikap berhati-hati. Sebab apa? Kita bukan nak mengutuk para ulama, tapi kita tak setuju dengan pandangan yang dikeluarkan oleh mereka. Hormat, tetap hormat, tapi kalau pandangan ini kita tak setuju. Bahkan kalaulah yang mengatakan bahawa orang yang keluar untuk mempertahankan hak mereka sebagai rakyat yang nak dipimpin secara adil, tiba-tiba keluar ke medan tahrir, keluar ke medan Raba'ah Al-Adawiyah yang ada 4 tu kan. 4 tu Raba'ah, Raba'ah tu 4 lah, no? Dalam bahasa Arab Arba'ah. Raba'ah tu adalah satu tempat sempena dengan Raba'ah Al-Adawiyah, nama kepada ahli sufi. Jadi Raba'ah ni 4, bukan Raba'ah tu nama Siti 4, nama dia terjemah dari 4 tak. Raba'ah Al-Adawiyah ni bukan nombor 4, tapi istilah Arba'ah itu adalah 4, simbol lah, tanda kita kebersamaan kita dengan Mesir. Tak simbang apa tadi. Yang keluar di demonstrasi di Raba'ah Al-Adawiyah ataupun yang keluar di mana-mana, tanda mereka ini tak setuju dengan apa yang telah dilakukan oleh tentera, pihak tentera dan polis ini. Maka dikeluarkan statement oleh seorang yang tak bertanggungjawab, menyatakan mereka ini adalah orang yang berfahaman Khawarij. Jadi ini adalah satu perkara yang tak boleh kita terima sama sekali. Sebab apa? Mereka keluar dengan tanpa senjata. Keluar bukan tanpa senjata. Contoh, kalau kita berkata dia berpandangan bahawa tak boleh nak lawan kerajaan Islam. Baik, adakah sekarang ini asisi dia bawa Islam? Dan adakah dia sedang memerintah sekarang ini? Yang pemerintahan yang sah adalah Dr. Mursi. Bagaimana kita nak kata kepada seorang itu anak derhaka, padahal pak dia dah lama dah mati? Kita nak kata macam mana dia sebagai anak derhaka? Dia buat apa? Contoh, hang dia nak derhaka, nak tak guna. Tengok pak dia pun tak pernah jumpa. Dia mati dengan anak yatim. Tengok dia besar, kata hang dia nak derhaka. Dia apa cerita? Sama juga macam rakyat tadi, dia tak dipimpin oleh siapa-siapa, keluar hanya semata-mata untuk memberikan tanda sokongan dan tak puas hati di atas pemerintahan, kezaliman, tangkap presiden mereka. Tiba-tiba kata mereka ini memberikan tak memberi sambutan, tak beri kerjasama, lawan, dikira sebagai buruh, dikira sebagai pemberontak, dikira sebagai Khawarij yang menentang pimpinan yang adil, pimpinan Islam. Tak ada pimpinan, tiba-tiba kata dia sebagai seorang derhaka. Ini itu orang yang pelik. Orang macam ni mau terajang macam ni. Kita dengar tu lah. Sebab dia bercakap, dan dia sebagai seorang tokoh tiba-tiba bercakap dalam situasi yang macam ni menyebabkan keliru.
Jadi tak kena, tak tepat kita mengatakan seorang itu sebagai khawarij. Sebab apa yang berlaku di Mesir ini, kita tak boleh nak salahkan orang yang keluar. Tanda mereka tunjuk demonstrasi ini bukan salah secara umum, tapi demonstrasi yang boleh merosakkan harta awam itu lain. Tetapi keluar tanda dan mereka tak bawa apa-apa. Kalau sebulan yang lalu dalam bulan Ramadan mereka hanya keluar bawa Al-Quran, bawa majlis tasbih dan duduk di Masjid Raba'atul Adawiyah itu untuk i'tikaf dan beribadah sahaja. Tidak ada benda lain, tidak ada senjata dan tidak ada apa-apa. Ini adalah fakta yang kita dapat daripada berita yang sahih, dan sahabat-sahabat saya banyak di Mesir. Jadi bila mereka keluar dalam situasi keadaan tidak bersenjata, adakah mereka ini dikira sebagai orang yang menentang kepada keamanan? Adakah mereka ini membawa kepada kekacauan? Tidak, sama sekali tidak. Sebab apa? Bagi seorang pemimpin, dia ini bukan maksum, dia bukan Rasulullah, dan dia bukan khalifah. Dia seorang presiden, ataupun dia seorang perdana menteri, ataupun dia seorang menteri besar, ataupun dia seorang ketua menteri, ataupun silakan dia seorang sultan sekalipun. Bila salah, tak menjadi kesalahan kita menegur. Manusia biasa untuk menegur di antara satu sama lain. Nabi SAW yang memerintah Madinah pun ditegur oleh Allah SWT, pun kadang-kadang diberi cadangan, diberi teguran oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka Nabi menerima. Maka ini adalah konsep tegur-menegur di antara pimpinan dan rakyat itu adalah satu perkara yang tidak menjadi kesalahan. Tetapi kalau melawan, itu ada perbahasannya. Lawan sebab apa? Kalau lawan semata-mata dia nak menjatuhkan, nak menggulingkan, ini adalah satu perbincangan yang lain. Kita kena tengok sebab apa dia lawan, sebab apa rakyat bangkit untuk melawan kepada pimpinan dan angkat senjata. Tapi dalam situasi yang berlaku di Mesir, dan bahkan sejarah dunia telah membuktikan bahawa boleh menjatuhkan kerajaan rejim Husni Mubarak. Baru kita sebut perkataan tu 30 tahun dulu kita tak sebut. Tapi bila dah jatuh baru kita sebut rejim, ataupun bila kita sebut pimpinan yang zalim. Dulu tak pernah disebut. Yang tu jenis kita. Bila dah menang baru ni keluar semua itu atas. Tapi bila tak menang semua lupa terburuk. Itu jenis panggil kita. Di 30 tahun mereka dizalim, mampu menjatuhkan Husni Mubarak. Bila mampu menjatuhkan Husni Mubarak ini dengan demonstrasi yang tak bawa sebiji peluru pun. Demonstrasi yang berlaku sepanjang 2 minggu itu pada tahun depan tak keluar sebiji peluru pun. Maksudnya mampu menjatuhkan keadaan yang zalim. Ini adalah satu sejarah dunia. Dan satu perkara juga yang menyebabkan mereka ini ada perancangan yang licik, perancangan yang dalam. Bila Husni Mubarak ditangkap pada tahun sudah dengan sebab banyak berlaku penyelewengan harta dan pembunuhan oleh para ikhwan al-muslimin, maka baru-baru ni kalau perasan dia telah dibebaskan oleh negara. Mahkamah membebaskan. Maka ini adalah salah satu perancangan yang licik bahawa sudah nampak bahawa mereka ini memang tak senang hidup dengan kemarahan Islam. Dan bukti yang seterusnya juga, bila dah buka pintu Rafah itu, bila Mursi jatuh, Mursi ditangkap dan Mursyidul Am Betul pun ditangkap, maka tiba-tiba naik balik sempadan di Rafah. Sempadan memisahkan di antara Mesir dan Palestin. Maka ini membuktikan bahawa mereka ini bukan sengaja buat perkara ini, tetapi mereka tak boleh nak tahan dengan kemarahan Islam. InsyaAllah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT. Memang mereka boleh menghalang kita untuk memimpin, tetapi mereka tak boleh nak menghalang kita untuk Allah SWT. Allah SWT senantiasa memerhati, Allah SWT senantiasa mengetahui apa yang sedang berlaku di Mesir sekarang. Takkanlah Allah Ta'ala membiarkan sengaja orang para darah, para syuhada tumpah begitu saja. Takkanlah Allah SWT nak membiarkan sengaja wanita-wanita, perempuan-perempuan yang lemah tiba-tiba diperlakukan begitu zalim oleh tentera Mesir. Takkanlah Allah Ta'ala nak membiarkan saja dan budak-budak yang kecil, mereka tidak ada dosa, mereka tidak ada salah apa-apa pun, tiba-tiba mereka hidup dalam keadaan yang penuh kesempitan dan hidup dalam keadaan kesengsaraan.
maka Allah Ta'ala sudah pasti tidak akan membiarkan perkara ini terus berlaku. Cuma kita sebagai hamba ini perlu ada asbab. Asbab dia apa? Kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak ada juga sumbangan. Kita nak pergi ke masjid mungkin tak mampu. Nak Nabi buat apa? Tak ada kerja. Orang sana pun tak balik, kita nak pergi buat apa? Jadi kita nak bantu macam mana pun kita tak tahu. Kita hanya mampu bagi sokongan, kita hanya mampu memberikan siparan, memberikan kefahaman supaya apa yang berlaku di Mesir sekarang ini adalah perkara yang kita kena ambil tempat secara bersama. Jangan kita kata biar dekat mereka lah. Mereka ini duduk di sana, kita duduk di Malaysia, kita aman, sejahtera, kita nak sambut merdeka, biar dekat mereka lah. Jadi kita sambut merdeka dulu, lepas ni kita fikirlah macam mana. Jadi benda ni tak perlu ada dalam pemikiran kita sebagai seorang Islam. InsyaAllah ayat tu sebagai mukadimah lah. Baik. Jadi insyaAllah kita sambung pengajian kita. Jadi pengajian kita ni selalu panjang. Pengajian kita 2 orang 9 lah. Ada 8.25. Nah, pengajian kita ni selalu kita akan mengaji kitab dulu, dan kemudian kita akan buka soal jawab. Soal jawab ni saya buka open lah, sama ada nak tanya sama lisan ataupun nak bertanya secara bertulis. Jadi boleh sangatlah kalau muslimat ataupun yang pihak perempuan nak bertanya, boleh bertanya dengan wakil daripada surat lah, insyaAllah. Jadi kita berhenti nama Allah. Ya, insyaAllah. Kita tanda. Ada tanda tak berhenti nama Allah? Jadi siapa yang baru boleh dapatkan kitab ni, Fikman Haji. Tak rugi pun ni, bukan kita RM20 tu. Ada? Ingat? Bab Uf. Kalau tak silap lah. Tak silap. Baik, kita tengok pada muka surat bagi mereka yang ada kitab, pada muka surat yang ke-79. Muka surat yang ke-79. Iaitulah bab setelah mana kita berbincang panjang berkenaan dengan wudu. Kita nak ulang balik pun tak apa, mungkin kita ulang dengan soalan lah bagi mereka yang tak sempat ikuti pengajian kita sebelum ni. Hampir setahun juga pengajian kita di sini. Iaitulah bab kita menyapu 2 khuf. Khuf ini adalah satu daripada perkara yang disyariatkan, perkara yang dibolehkan, perkara yang diharuskan. Dia beza benda yang disyariatkan dengan hukum taklifi. Contoh kalau kita kata tanya apa hukum poligami, contohlah kita kata malam ni tanya poligami siapa pula. Contoh, selalu bila orang kita tanya hukum poligami ni apa, ni nak bagi faham ni, kita kata apa, sunnah dia. Sunnah Rasulullah ni kahwin dah 2, kahwin 3, kahwin 4. Betul ke sunnah? Betul ke sunnah? Kita kena pandai beza di antara 2 perkara. Dia adalah hukum yang disyariatkan, bukan disunahkan. Hukum yang disyariatkan. Apa maksud hukum yang disyariatkan? Hukum itu ada dalam Quran. Bila ada dalam Quran, boleh buat. Nak buat tak terlepas daripada hukum yang 5. Baru kena jawab lagu tu. Dia kadang-kadang boleh jadi wajib. Boleh wajib, tak boleh jadi wajib tak? Nikah tak boleh anak lama 40 tahun nikah tak boleh anak. Bila cek balik mandul. Bila mandul, jadi minta persetujuan semua, suami pun mampu, jadi suami isteri merelakan. Jangan sebab takut suami mampu melakukan zina dan sebagainya, maka wajib kahwin. Dan di antara tujuan berkahwin ini pun untuk meramaikan zuriat, untuk kita meramaikan umat Nabi SAW. Kadang-kadang jadi sunnah, kadang-kadang boleh jadi makruh, kadang-kadang boleh jadi harus, dan kadang-kadang boleh jadi haram. Haram sebab apa? Tak mampu. Tak mampu dari segi nafkah sahih dulu. Nafkah batin, nafkah batin siapa pun mengaku dia mampu. Semua mengaku dia cerita saya mampu. Tapi nafkah sahih. Sahih ini nak bagi keadilan, rumah kena ada asin rumah, kemudian makanan bagi cukup anak-anak lagi. Kalau gaji dekat sebulan 3,000 tak payah lebih bulan. Kadang
sewa lagi. Kereta pun kadang-kadang bayar tak habis lagi, tak payah beli lah. Jadi benda tersebut, apa jawapan yang tepat bagi orang yang nak berpoligami ini, ataupun apa hukum berpoligami ini adalah hukum itu tak terlepas daripada rumah. Jadi apa kita nak jawab? Poligami ini adalah perkara yang disyariatkan, bukan disunatkan. Bukan disunatkan. Jadi bila disyariatkan, pihak muslimat pula jangan dia kata oh tak boleh poligami. Boleh poligami, cuma bincang sampai suami dia sedar, kita menyedarkan suami kita bahawa hang tu tak mampu dengan duk mereka, tak mampu dengan duk. Jadi kita bincang sehingga kita tak menafikan bahawa perkara itu bukanlah perkara yang tidak ada dalam Islam. Bila kita kata tak payahlah poligami, tak boleh poligami, kalau you nak poligami, ceraikan I, contoh saja. Jadi benda tu yang selalu berlaku dalam kehidupan rumah tangga, maka itu yang tak boleh kita berbincang. Baik, itu adalah hukum yang disyariatkan. Sama juga macam menyambung khauf. Menyambung khauf ini adalah hukum yang disyariatkan, dibolehkan. Sebab apa? Nabi SAW pernah menyambung khauf. Khauf ni datang, Ustaz, adakah datang ataupun benda yang boleh dikunyah-kunyah? Contoh anak khauf, adakah benda yang boleh dikunyah-kunyah ataupun boleh dimakan ataupun boleh ditampak di tinggi? Jadi khauf ini bukanlah benda yang boleh dikunyah-kunyah dan bukanlah benda yang boleh ditampak di titik dan sebagainya. Jadi khauf ini adalah stoking kulit. Kalau kita nak baca begitulah, stoking kulit yang bukan macam stoking kain. Stoking kulit yang menutup anggota untuk bahagian kaki. Anggota untuk bahagian kaki adalah bermula daripada hujung jari kaki sampailah buku lali. Maka dia menutup kesemuanya sekali dan dia adalah kulit dan tidak boleh benda-benda yang tajam ataupun air menembusi daripada kulit tersebut. Sehingga akan disebutkan untuk beza khauf dengan stoking ini, kalau kita berjalan di atas paku, bukan jalan di atas benda yang tajam, kaca ataupun duri, kita tak rasa sakit tersebut. Kalau kita stoking, kita berjalan di atas rumput, kita rasa rumput. Kalau kita berjalan di atas ayam, kita rasa ayam tersebut. Sebab dia boleh serap masuk. Itu beza di antara khuf dan stoking. Jadi khuf ini menyapu khuf, maka dia bukan basuh khuf. Jadi dia hanya menyapu khuf. Bila dia ambil semayang sampai tang kaki, tak perlu buka stoking kulit tu, dia sapu bahagian atas saja, sudah sah semayang dia. Bukan sah semayang lagi, tak semayang lagi, sah untuk dia, sah untuk dia. Jadi boleh faham tak apa itu khuf? Khuf ini adalah stoking kulit. Kalau dulu saya duduk di Mesir, memang pakai lah stoking kulit ni. Sebab apa? Sejuk kat sana. Kaki ni adalah bahagian yang sensitif. Kalau pijak marmar tu, dia bergegak sampai otak. Dia sejuk. Dia bergegak sampai ke otak sebab sejuk. Jadi bila dia pakai stoking kulit tu adalah tujuan untuk nak jaga kaki tak merekah dan sebagainya. Jadi kalau duduk di Mesir dalam musim sejuk dulu ni, seminggu tak mandi biasa. Seminggu tak mandi tu biasa. Itu pun ada hari Jumaat, sebab tak pergi sembahyang Jumaat, jadi kena mandi. Takut orang di sebelah ni tak mampu nak menahan bau yang begitu harum. Dia pernah liburan ni hampir tak mana, wangi sangat. Jadi kalau tak ada hari Jumaat, sudah pasti sebulan kan tak mandi. Jadi bila duduk sana dalam keadaan yang begitu sejuk, tapi salji tak turun, tapi suasana ataupun suhu yang begitu sejuk, dimau dan saja senang saja. Jadi sejuk lah tu, kira dah sejuk lah. Kalau kosong tu, kira kalau negatif lagi teruk, negatif. Baik. Kemudian dalam khuf ni juga adalah dia ada syarat-syarat yang tertentu, kita akan baca selepas daripada ni. Dan khuf ni beza dengan bantal. Khuf ni beza dengan stoking. Kalau stoking tak boleh sapu. Kalau sapu, dia tak kira sah, tak dikira sebagai benda yang mengharuskan. Dia kena basuh dan dia kena buka untuk stoking tersebut untuk meratakan air. Baik, ini bukan rukhsah. Sebab apa Nabi SAW sebut boleh pakai khuf ini sama ada ketika mana musafir
ataupun ketika mana bermukim kita tak pergi mana pun boleh, ketika mana darurah pun boleh pakai, ketika mana tak darurah pun nak pakai tak menjadi kesalahan. Duduk dalam rumah ke, duduk di luar rumah ke, tak menjadi kesalahan, boleh pakai. Baik, kita tengok pada surat yang ke-79 dulu. Erti dua khuf, apakah yang dimaksudkan dengan dua khuf? Tadi saya sebut dah secara umum. Erti dua khuf ialah dua kasut yang diperbuat daripada kulit yang menutupi buku lari kedua-dua kaki. Itu maksudnya. Dia buat daripada kulit. Kalau kayu, bukan. Ada kasut kayu? Tak ada. Dia terajang apa yang berbuat kayu. Ataupun plastik. Plastik pun bukan. Kemudian apa lagi? Simen, lagilah bukan. Apa lagi? Kalau kasut macam biasa ataupun kasut kain, maka itu adalah perkara yang tak boleh dikira sebagai khuf. Namun kita nak sembahyang tak buka kasut boleh tak? Sah tak sembahyang tak boleh pakai kasut? Sah tak sembahyang pakai kasut? Sah tak? Boleh. Sah tak pakai kasut? Tak sah lah pakai kasut. Sebab dia tak pakai baju, dia tak pakai apa, pakai kasut saja. Tapi kalau dia pakai baju, dia pakai kain, dia pakai kasut, sah tak sembahyang kan? Sah. Sah. Dia kalau pakai kasut saja, tak sah. Sama juga orang tanya, hukum sembahyang pakai tai sah tak? Kata sah Ustaz? Tak sah. Dia pakai tai saja. Kalau pakai tai saja, tak sah sembahyang. Baik. Jadi kalau hukum hukum apa ni memakai khuf itu adalah harus dan disyariatkan, maka dia mesti berasaskan daripada kulit. Baik, erti dua buku lari ialah dua tulang yang timbul yang merupakan pemisah sendi antara kaki dan betis. Dia nak cerita buku lari itu apa? Buku lari had dua betis je lah. Ada buku lari semua? Ada lah insyaAllah. Kalau tak ada tu tak tahulah jadi apa nak. Baik, hukum menyapu khuf. Kita nak bincang pula apakah hukum menyapu khuf. Menyapu khuf merupakan rukhsah, merupakan keringanan. Rukhsah ini dalam bahasa Arab, jadi kemudahan. Kita nak terjemah kemudahan pun boleh, tak menjadi kesalahan. Rukhsah keringanan yang harus dilakukan oleh golongan lelaki dan perempuan dalam semua keadaan, sama ada musim panas atau sejuk, ketika musafir atau mukim, dan ketika sihat atau sakit. Ia adalah ganti kepada membasuh kedua-dua kaki ketika berwudu. Jadi kita nak pakai macam mana, kita akan bincang selepas daripada. Cuma bila kita dah pakai khuf, dah pakai stocking kulit ataupun kasut kulit, kasut tentera yang kulit yang tutup sampai ke betis dan sebagainya, maka kita hanya menyapu di bahagian atas sahaja, tak perlu lagi kita pecat ataupun kita buka kasut tersebut. Mudah tak? Mudah. Kalau kita musafir, kalau kita dalam situasi peperangan, maka ini memudahkan kita. Maka Islam datang untuk memudahkan, bukan Islam datang untuk menyusahkan. Cuma di sana ada syarat-syaratnya. Baik, dalil harus menyapu khuf. Apakah dalil? Ini cara ulama. Dia datangkan pengertian, kemudian datangkan hukum, kemudian datangkan dalil. Nak cakap biar ada dalil. Kalau cakap tak ada dalil, tak payah cakap. Kalau kita tak tahu, tutup mulut kita. Jadi cakap tanpa dalil dan bercakap dalam keadaan tidak ada fakta, menyebabkan fitnah boleh tersebar lebih luas lagi. Dan kalau kita tahu, kita bercakap. Tak tahu, tutup mulut. Ni tanya soalan, sebenarnya jawapannya macam ni. Dia pun cerita. Cerita kawan itu pun dengar cerita dah. Jadi benda yang kita tak tahu, kita habaq kata tak tahu. Ilmu itu kata wallahu a'lam, tak tahu. Adakah menyebab kita rasa nampak bodoh dengan sebab kita sebut wallahu a'lam? Kita pandai tak? Tapi bila kita cakap dalam bab yang kita tak tahu, orang nampak lebih jahil kita. Baik, dalil harus menyapu khuf. Dalil harus menyapu khuf ialah perbuatan Nabi SAW. Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan hadis yang mafhum, aku telah melihat Nabi SAW pergi buang air kecil, kemudian baginda berwudu.
dan menyapu di atas kedua-dua khufnya. Hadis ini riwayat daripada Imam Al-Bukhari, hadis yang ke-1478, dan dalam Sahih Muslim hadis yang ke-272. Maka ini membuktikan bahawa perbuatan Nabi SAW, walaupun Nabi tak suruh, ini Nabi SAW yang hebat. Nabi ni apa maksud hadis? Hadis ialah qaulun wa fi'lun wa iqrar. Tiga perkara. Iaitulah perkataan, perbuatan dan ikrar, diam. Nabi SAW juga dikira sebagai hadis. Nabi tak cakap tapi dia buat. Bila dia buat, kita boleh berhukum dengan perbuatan Nabi. Nabi tak cakap, Nabi tak buat, tapi Nabi diam. Nabi diam, maka dengan Nabi diam itu juga dikira sebagai hukum. Diam ini, ulama buat kaedah umum, as-sukut alamatul rida. Diam itu tanda setuju. Diam itu tanda dia tu suka. Diam itu tanda dia redha dengan perkara yang berlaku di hadapan dia. Maka Nabi SAW walaupun dia diam, maka dia dikira sebagai hukum. Contoh macam makan bok. Bok ni bewak pasir. Bewak ni kita bayang bewak macam belakang rumah kita tu. Yang tu bewak tu. Yang tu bewak. Jadi bewak ni Nabi tak makan bewak. Tapi orang Arab makan bewak, buat sup, buat gulai, buat kuning-kuning semua. Jadi dia pun makan depan Nabi SAW. Bewak tersebut sebelah depan Nabi, makan depan Nabi, tapi Nabi tak makan. Jadi ini adalah hukum juga membolehkan makan bok. Di antara hukum kita boleh makan dengan tang adalah binatang itu ataupun makanan tersebut dimakan oleh orang Arab. Bila makanan itu dimakan oleh orang Arab, maka makanan itu adalah makanan yang halal. Seorang orang Arab ni dia akan makan makanan yang bersih. Tapi orang Arab ni tak makan belacan. Kira haram makan belacan kan Ustaz? Tak, sebab Arab dia tak suka makan benda yang busuk-busuk. Tapi kita Melayu suka busuk-busuk. Ikan kering, ikan lalang, ikan tukak tu, tambah budak Kelantan bulu. Memang kuat dia. Minta maaf kena orang Kelantan. Dia pekak tu makan, benda tu busuk. Jadi kalau makan tu dia lumpuh hidung, apa sedus. Tak apalah, kita suka makan, tapi benda tu asas dia benda yang halal. Tak apa masalah. Cuma orang Arab dia tak makan sebab dia tak suka benda yang busuk dan tak suka benda-benda yang komik. Benda-benda komik, bawang, bawang, semua kebak, dia tak suka. Baik, tak apa, itu selesai dalil harus menyapu khuf. Syarat-syarat menyapu khuf pula. Baik, syarat-syarat menyapu khuf ialah diisyaratkan. Menyapu khuf disyaratkan menyapu kedua-dua khuf dengan 5 syarat. Jadi kena ada 5 syarat itu baru boleh kita pakai khuf dan kita boleh melaksanakan ataupun kita beramal dengan khuf. Yang pertama, kedua-duanya dipakai setelah wudu yang sempurna, iaitu dipakai dalam keadaan berwudu. Syarat yang pertama, kita ambil wudu dulu. Nak sembahyang lah, contoh kita nak sembahyang isyak saja. Kita ambil wudu, kita tak pakai khuf lagi. Kita ambil wudu sampai basuh kaki. Bila habis basuh kaki dah sempurna wudu kita, baru kita pakai khuf. Yang tu baru. Bukan kita tak sempurna wudu lagi, kita bubuh siap-siap lah. Kemudian kita sambung atas, atau tak boleh. Mesti kita kena basuh kaki dalam keadaan berwudu. Kemudian kita baru pakai khuf. Maka kita sembahyang subuh esok, boleh kita tak perlu buka dah khuf tersebut, kita sapu di atas. Yang penting kali pertama mesti dia sempurnakan wudu dia. Bukan kata kita basuh kaki bila kita pakai khuf, bila kita sapu di atas, bukan itu cara dah. Yang itu melampau sangat rajin. Jadi dia sebelum nak pakai khuf, sebelum nak membolehkan dia menyapu di atas khuf, mesti dia sempurnakan wudu dia dulu, baru dia pakai. Dan batal wudu kali pertama, dia ambil sembahyang, nak sembahyang fardu yang seterusnya, baru dia boleh sapu di atas khuf tersebut. Itu syarat yang pertama. Al-Bukhari 203 dan Muslim 274 meriwayatkan daripada Al-Mughirah bin Syu'bah bahawa dia berkata, aku bermusafir bersama-sama Nabi SAW. Aku telah tunduk untuk mencabut kedua-dua khufnya. Lalu baginda bersabda, biarkan kedua-duanya itu, sesungguhnya aku memakai dalam keadaan suci.
Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyambut di atas kedua-duanya. Jadi sahabat dia nak khidmat, dan Rasulullah nak turun berwuduk. Jadi sahabat nak buka, nak pecah stoking kulit Rasulullah. Rasulullah kata tak payahlah, aku dah ambil wuduk tadi dalam keadaan aku bersuci, dalam keadaan aku ambil wuduk dalam keadaan yang sempurna. Maka sekarang ini aku nak sapu khuf. Maka ini adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dia khidmat pada guru dia, pada murabbi dia, iaitu dengan bagi pakai kasut, buka kasut, tudung susun kasut. Jadi ini adalah khidmat pada Tok Guru. Tok Guru ni kalau kita khidmat ada keberkatannya. Sama juga macam kita bukan kita tolong dia pakai kasut dia, nampak terus dia diri dia tak baik betul. Tapi kita tolong hormat dia. Duduk dalam kuliah, duduk dalam bilik kuliah, kita tolong bagi dia, itu hormat. Ni duduk dalam bilik lena, nyembang, punya syurga, jawab balas lesen dan sebagainya. Itu tidak beradab dalam kuliah, ataupun tidak beradab di dalam ketika mana kamu berada dengan guru kamu. Dia ajak kamu bidang kimia ataupun bidang engineering ataupun bidang perhotelan sekalipun, tapi dia sebagai guru kita, wajib kepada kita untuk menghormati dia. Maka hormat ni tak semesti kita kena bagi duit, tak semestinya kita kena ambil ayat kepada dia, tak semestinya kita kena pergi urut belakang dia, tak semestinya kita kena pergi buka pintu kereta dia, tidak. Tapi dengan kita duduk dalam kelas dia, kita hormati dia, kita duduk dalam keadaan yang tertib, kita bagi tumpuan yang sepenuhnya, walaupun kita dah tak boleh bagi tumpuan fikir kita dah, tapi kita bagi sepenuhnya tumpuan pada orang yang cakap di hadapan kita, itu pun dikira sebagai adab. Jadi para sahabat memang beradab sungguh dengan Rasulullah, sebab tu mereka jadi orang yang percaya. Kita ni nak jadi orang berjaya, kena beradab dengan orang. Al-adabu fawqal ilmi, adab itu lebih mengatasi daripada ilmu. Baik, yang kedua, hendaklah kedua-duanya menutupi. Dan kedua-duanya apa? Kedua-dua khuf tadi itu menutupi semua tempat kaki yang wajib dibasuh ketika mana berwudu. Kerana kedua-duanya tidak dinamakan khuf kecuali dalam keadaan demikian. Jadi kena tutup semua sekali. Bukan dia tutup macam tutup bawah buku dari dan sebagainya, ataupun tutup semua tapi terbuka di bahagian depan ataupun terbuka di bahagian tumit, maka dia tidak melengkapi. Mesti menutupi semua sekali. Kadang dia pakai kasut pau cukang, macam mana Ustaz? Kasut yang ni tu, pau cukang tu kan. Kasut tu tak boleh lah, dia plastik, dia bukan kulit. Dia adalah plastik. Tapi nak semayang pakai tak apa, tak ada masalah. Cuma kalau dia main masuk Islam pakai itu nak kena kajak. Dia kena buka kasut. Sebab apa? Orang dah buka pet, tiba-tiba nak pakai kasut sikit. Tapi kalau semayang dia rumput ni, kita tak pakai kasut, tak ada masalah. Yang penting kasut tu dia tak ada najis. Lu pijak tiap kucing ke apa, pijak tiap ayam ke apa, dan dia tak pakai kasut saja. Itu bolehlah dia tak semayang. Kemudian yang ketiga, hendaklah keduanya tahan daripada dimasuk air ke dalam kaki kecuali di bahagian jahitan. Maksudnya dia ni tidak serap air. Kalau masuk lubang-lubang jahitan tu biasalah, tapi dia ni tidak menyerap air kulit kan? Kulit. Jadi kalau kain dia serap air, dan kalau plastik walaupun dia tak serap air, tapi dia tak cukup kriteria dia, iaitu dah mesti di kalangan kulit yang halal dan dipakai. Baik. Kemudian yang keempat, hendaklah kedua-duanya kuat dan lasak sehingga boleh berjalan berturut-turut selama semalam bagi orang yang bermukim, dan 3 hari 3 malam bagi orang yang bermusafir. Maksudnya lasak lah. Lasak kalau dia berjalan di atas simen, dia tak rasa sejuk. Kalau dia berjalan di atas api, sudah pasti terbakar. Contohlah kalau jalan api, siapa bakar? Jalan atas panas lah, dia tak rasa panas. Kalau jalan atas sejuk ataupun di atas mamat, dia tak rasa sejuk. Jadi ini mencukupi syarat-syarat dia. Baik. Kemudian yang kelima, kedua-duanya adalah suci. Mesti kedua-duanya adalah suci. Sekiranya ia diperbuat daripada kulit bangkai, maka ia hendaklah kulit bangkai yang telah disamak
Dan sebagaimana dalam perbincangan lalu bahawa kulit bangkai yang disama adalah suci. Kulit apa? Kulit apa-apa saja melainkan kulit anjing dan babi. Kulit bewak, nak buat apa kulit? Tak ada masalah. Yang penting nak sama. Kulit ulang, kulit unta, kulit apa lagi? Kulit kulit boya, kulit apalah apa? Jangan kulit orang pun dah. Nak kulit orang tak boleh lah. Itu menzalimi. Jadi kulit apa-apa saja melainkan kulit babi dan anjing, yang penting disama dan tidak ada lagi najis-najis yang lekat, lemak-lemak darah yang lekat pada kulit tersebut, maka dibolehkan buat stocking kulit tadi. No? Baik, selesai. Jadi kita di Malaysia ni, kita mungkin rasa benda tu tak praktikal kita pakai. Kadang-kadang kita nak pergi kuliah pun kita tak pakai stocking, ni kita tak pakai stocking. No? Jadi benda kadang-kadang stocking kita pun dia ada lubang tampuk-tampuk. Haban lubang ni. Dia berlubang sana, berlubang sana. Jadi tempat kita mungkin tak sesuai. Tempat kita mungkin dalam keadaan yang lembab, dia tak kering. Jadi kalau di musim, pergi semayang pakai stocking. Sebab apa? Kita selesa pakai stocking. Sebab apa? Angin yang dipukul itu sejuk. Ataupun angin walaupun panas menyebabkan kulit boleh mengkah. Jadi kita kena pakai stocking. Keluar mana-mana pun pakai stocking. Jadi mungkin tempat yang berbeza di tanah Arab dengan tanah kita. Namun tak menjadi kesalahan. Tempat bukan perbezaan, tapi hukumnya tetap sama. Baik, kemudian kita bincang sikit lagi tempoh. Tempoh menyapu kuf jadi kira. Masya-Allah, Allah hak sebab ini yang tak kelas. Baik, tempoh bagi orang yang bermukim ialah sehari semalam. Bagi yang bermusafir ialah 3 hari 3 malam. Maksudnya bagi seseorang yang dia bermukim, maka dia kena sehari semalam. Andai kata habis sehari semalam, maka dia kena pecat juga stocking tersebut dan ambil air semalam. Okey, dia berbahasan dia begitu banyak. Tak apa, kita sudah kena dulu pada malam. Yang pertama, kita bermula waktu khuf itu untuk nak kira sehari semalam adalah bila batal wuduk kali yang pertama. Contoh, dia nak sembahyang subuh. Sembahyang subuh tak pakai khuf lagi. Jadi ambil sembahyang, basuh tangan, basuh kepala, semua sampai basuh kaki. Nak sembahyang subuh, sebelum dia subuh baru dia pakai stocking kulit tu. Jadi bukan kira waktu tu. Start contoh mungkin 6 kita bangun subuh, mungkin 6 pagi tu dikira sebagai waktu sampai 6 pagi esok sehari semalam. Bukan lagi. Baik, kemudian dia bila dia kira bila start batal wuduk kali pertama. Batal wuduk bila bagi salam wuduk kentut tu no? Contoh kan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kentut tu no? Jadi 6-10 minit. 6-10 minit itulah waktu dia bermula dengan detik saat sehari semalam. Tengok dia nak semayang duha. Ambil wuduk apa semua, kemudian sapu khuf. Ini pandangan yang pertama. Ada kira bermula pada waktu ambil semayang. Tak apa, kita bincang lain no? Jadi 6-10 dia dah batal. Jadi dia dah batal. Kemudian dia nak semayang duha pukul 9 pagi. Bila dia bangun nak semayang duha, dia ambil semayang sampai tangan kaki, tak perlu lagi buka stocking dia, dan dia terus sapu khuf. Tengok sampai esok pagi tak kentut. Contohnya tak batal semayang. Dia buat apa bagi tak kentut sampai pukul esok pagi tak batal semayang. Jadi dia ambil sampai pukul 6-10 minit pagi esok, maka walaupun dia tak batal ayat semayang lagi, dikira sebagai batal waktu khuf dia kena buka juga khuf dia. Dia kena buka khuf dia nak semayang subuh, dia kena basuh kaki sahaja, tak perlu ambil wuduk baru, dia basuh kaki saja, baru dia pakai khuf dia yang seterusnya. Kira lain bila start habis waktu habis ataupun start bila dia batal wuduk kali yang kedua itu. Andai kata dia sehari itu tak batal wuduk, tak kentut pula, dia hempol tak kentut, kecil pula, berak pula sehari, contohnya kan. Jadi tak kira lagi waktu. Seminggu tak batal wuduk, seminggu tak kentut, contohnya, maka seminggu tu tak dikira lagi. Kentut tu start waktu. Waktu kentut dia kena cantik. Pukul 6 suku tu. 6 suku berapa saat? Itulah waktu.
sampai keesokan harinya, dan keesokan harinya sudah cukup sehari, pecah khuf, kemudian ambil wuduk sempurna balik. Kalau batal wuduk, ambil 10 wuduk yang sempurna, kemudian dia basuh kaki, baru pakai khuf yang seterusnya. Boleh faham tak? Boleh faham. Yang tu lah kita secara umum nak cerita. Itu tempoh bagi sehari semalam. Ada yang kata dia musafir 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Dan inilah mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, musafir paling panjang 3 hari 3 malam untuk membolehkan kita buat jamak dan qasar. Yang dilakukan oleh kita, contoh kita buat camp, kita nak buat camp di Terengganu, contoh lah, buat program kepimpinan pelajar ataupun kepimpinan terpimpin ke apa, kita buat di Terengganu. Kita buat di Terengganu, kita nak buat 5 hari camp tersebut. Bila perjalanan kita buat 5 hari itu, kita buat jamak. Dah ustaz kata buat 3 hari, kita buat 3 hari awal, hari keempat kita buat tamam, kita buat sempurna. Dah betul tak? Tak. Sampai Terengganu ke tempat program tu, kita dah duduk 5 hari, tak boleh buat jamak dah, tak boleh buat qasar dah. Terus hari itu buat tamam, buat sempurna. Tamam tu sempurna. Tapi kalau kita nak pergi tujuannya pergi 3 hari, memang nak pergi buat program dalam hanya 3 hari, kita pergi tu boleh buat jamak qasar. Boleh buat jamak qasar. Jamak dan qasar, jamak himpun dan qasar diringkaskan. Tapi kalau kita niat nak duduk lebih daripada 3 hari, maka kita tak membolehkan. Perjalanan pergi dan balik boleh. Contoh perjalanan pergi seminggu, baru sampai tempat kejadian, contoh sampai di tempat program tu, seminggu tu boleh buat jamak, boleh buat qasar. Balik pula sebulan, contoh sebulan balik, sebulan boleh buat jamak, sebulan boleh buat qasar. Tapi sampai tempat tu nak duduk 2 hari. Yang tu isunya. Kalau nak duduk 3 hari dan ke bawah, boleh buat jamak dan qasar. Tapi kalau nak duduk lebih daripada 5 hari, sampai tu dah tak boleh. Dah tak. Contoh kita musafir juga main ATM. Contoh sepanjang SEM juga kita nak jamak qasar, apa boleh lah. Contoh kita main daripada Shah Alam, kita main daripada Terengganu kan, kita main daripada Johor. Musafir lah kita ni. Jadi musafir, perjalanan musafir itu boleh sampai UiTM, tempat kita nak duduk sini bermukim lebih daripada 3 hari. Maka adakah kita boleh buat jamak qasar sampai habis SEM ni? Tak boleh. Contoh macam saya pergi di Mesir 6 tahun jamak qasar. Syok lah betul. Syok lah betul. Sembahyang zuhur campur dengan sembahyang asar. Orang tanya sembang tak sembahyang zuhur lagi, aku nak jamak takhir, jamak takhir dengan sembahyang asar. Sebab apa? Musafir. Main Malaysia. Ada berapa tahun? 6 tahun. Dia tak boleh. Tapi kalau dia akan kerja, contoh kita balik pada program tadi tu, kita nak pergi buat program di tempat yang jauh daripada rumah. Atas kerja 3 hari 3 malam, ataupun di atas bandar 3 hari 3 malam. Tiba-tiba kita pergi di sana, berlaku benda yang tak diinginkan, urusan tak selesai, sehingga kita terpaksa tambah 1 hari lagi. Contoh buat program dalam hutan, tengok tersesat, mana orang dunia, mana ambil dia berkenan kat dia ni, contoh tak jumpa, sehingga boleh tambah hari keempat, hari kelima. Maka bukan kehendak kita. Bila kita bukan kehendak kita, dengan sebab itu datang dengan sebab yang lain, maka kita boleh buat jamak qasar selagi mana kita tak selesai lagi urusan kita. Tak boleh. Sebab contoh kita perlu pergi ke Kuala Lumpur untuk buat urusan peribadi kita nak pergi sehari saja, ataupun kita nak buat urusan perniagaan, ataupun kita nak buat urusan berkaitan dengan maklumat pembelajaran kita target boleh siap sehari. Tengok hari kedua tak siap lagi, tak apa, masih lagi boleh. Hari 3 pun tak siap lagi, hari keempat pun tak siap lagi. Maka sepanjang itu kita boleh buat jamak qasar. Sebab kita niat asal nak buat satu sehari je, tapi berlanjutan, maka kita itu bukan dengan kehendak kita, tidak disebutkan. Jadi saya bertunggu pada malam ni, insyaAllah kita sambung minggu depan perbincangan kita tentang tempoh khuf tadi. Tempoh khuf lama mana, dan kita bincang pula berkenaan dengan cara menempuh khuf dan perkara-perkara yang membatalkan khuf. Jadi sebelum kita menamatkan kuliah kita pada malam ni, kalau ada soalan nak bertanya, bolehlah bertanya.
soalan yang berkaitan ataupun yang tak berkait. Tapi soalan yang berkaitan dengan peribadi tak boleh. Baik. Soalan tentang bersalaman. Berapa had umur perempuan bukan mahram bersalaman dengan lelaki bukan mahram? Yang saya tahu perempuan yang had umur 10 tahun dah terbatal umur jika bersalaman. Wallahu a'lam. Baik. Kalau kita berbicara tentang hukum dia beza di antara hukum dan tarbiyah. Tarbiyah ni mendidik, anak mendidik seseorang insan dan beza tentang hukum. Kalau kita bincang bab hukum, selagi mana dia tak baligh, selagi itu kita boleh tak payah sembahyang. Dia baligh, dia baligh umur 9 tahun, 10 tahun, dia bawah tu dikira sebagai orang yang masih muda lagi, dia tak apa. Tapi kalau kita bincang dari segi tarbiyah, maka dia sudah memayis umur 7 tahun jadi pandai lah, pandai make SMS, pandai Facebook, dia pandai buat account dia sendiri. Mak dia tak kasi, dia kasi. Contoh zaman lagi, orang boleh bukan saya zaman kita dulu, pun dah macam-macam dah. Zaman tu kita dulu tak kerti apa semua. Dulu ni handset besar lah, besar batu, besar batak. Benda besar. Jadi dulu cerita dulu. Jadi perkembangan zaman sekarang ni hebat. Umur 5 tahun pun dah cerdik dah. Bila dah cerdik, tarbiyah kita belajar ni abang, adik, nanti bila salam dengan orang lain tak boleh nak salam. Contoh ayah boleh salam dengan adik, contoh adik tu buat. Adik nak salam dengan orang lain, contoh dengan orang yang kawan-kawan ayah tak boleh. Sebab apa? Haram, tak boleh bersalaman. Jadi dia dah cerdik dah. Jadi bila dah macam tu, walaupun salam tak apa lah, tapi dia dah tahu kefahaman. Itu tarbiyah kita dah kena ajar. Dan kita ni pula bagi orang yang sebagai orang yang ada terpelajar, orang yang ada ilmu. Kalau contoh dia dah darjah 1, dia dah darjah 3, ataupun masih belum balik lah, masih budak-budak, tapi dia memayis, dia nak main salam dengan kita, dia tak main salam dengan pakcik. Pakcik orang perempuan lah, pakcik orang lelaki, adik orang perempuan. Tak payah salam lah. Tapi nak beri raya kan, raya tak boleh kita bagi lah. Tak payah salam. Jadi ini tarbiyah, walaupun hukum membolehkan lagi, apa dia masih kecil. Nampak tak? Jadi kalau dia dah memayis, maka menjadi tanggungjawab kepada kita untuk mendidik. Sama juga macam orang perempuan. Orang perempuan nak sembahyang tak pakai telefon boleh tak? Boleh. Hukum dia harus. Boleh tak? Cuma jangan tak pakai apa, macam boleh. Contoh dia tak pakai telefon, Ustaz, dia pakai apa? Tak tahu dia pakai apa. Dia tak boleh. Tapi dia tahu dia pakai dengan pakaian yang ada di belakang. Walaupun pakai seluar, walaupun pakai pakaian yang nampak agak sedikit ketat ni, tapi menutup aurat, menutup warna kulit, maka sudah sah sembahyang. Tapi bila kita bincang bab tarbiyah, pendidikan, kita pakai telefon pun nampak seragam putih semua, nampak. Boleh tak pakai baju yang telefon gula merah? Boleh. Seorang-seorang dia gula merah, orang pakai tengok gula merah. Jadi bila pakai putih semua nampak seragam, itu tarbiyah mendidik. Sama juga macam kita yang lelaki, pakai kopiah dan pakai kopiah boleh tak sembahyang? Sah sembahyang, tak ada masalah. Cuma bila pakai kopiah tu nampak lagi sempurna, nampak lagi penting. Pakai dengan pendek sembahyang sah tak? Sah, tak ada masalah. Tak pakai baju pun sah. Tapi dari segi adab dan didikannya pakai baju lah. Kalau dia pun lupa agung kan, dia lupa rektor takkan tak pakai baju, kita dah lupa dia cara tak pakai baju. Dia tengok orang ni putih, dia tak pakai contoh. Tapi nak jumpa dengan Allah Ta'ala, pakai baju lah, lebih tertib, lebih bersopan santun. Ini cara pemikiran kita dalam mendidik. Wallahu a'lam. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apa adab kita pada orang yang nak bersalaman dengan kita ketika kita sedang dengar khutbah Jumaat? Jika bersalaman, adakah dikira lara? Baik, orang dia tak tahu. Sebab apa ni pernah disebut oleh Dr. Ali Jumaat lah. Dia disebutkan bukan lara, tetapi tidak diharuskan bersalam ketika berkhutbah. Sembang pun tak boleh, ataupun tidur pun tak boleh. Maknanya tidur pun tak boleh. Sebab dia benda yang
mengganggu orang yang duduk sekeliling dia. Sebab dia tidur, tidur, ataupun tidur berdengkok, duduk kuat, jadi benda tu mengganggu orang yang duduk di sebelah. Tapi kalau semua tidur, tu tak apa. Bila semua tidur, ganggu khatib tak apa. Semua lepas tidur, tapi khutbah. Jadi tak apalah. Bila ketika mana kita sedang dengar khutbah, orang nak masalah dengan kita, adakah kita nak tolak lagu tu? Dia tak tahu. Jadi dia tak tahu. Jadi kita salam dengan dia, tak ada masalah. Dia bukan sebagai lapor yang melampau. Lapor juga, tapi taklah melampau sangat. Cuma yang lima kata tak diharuskan. Tidak ada sunnah bersalaman ketika mana sedang khutbah. Bukan kita semua, tak. Kita nak dengar khutbah. Contoh kita bagi salam di kanan, kita pun suar tangan kanan dan kiri. Ataupun contoh kita bagi salam, kita orang mati, kita bagi salam, kemudian kita nak dengar khutbah. Tengok kita tak suar tangan, orang sebelah kita suar tangan kita, salam. Siapa pula tak payah, tak nak sebab kita nak bersalaman ketika itu. Lepas bayang nak salam, nak peluk, nak cium, nak buli-buli, buat. Tak ada masalah. Lepas bayang ni, dengar khutbah. Bila dengar khutbah, dia ada adabnya. Jadi bila dia salam kita, sebagaimana tidak melaporkan, kita salam. Dia salam dengan abang, sihat kan, bayang menolak tak? Masih salam. Salam sudah, semua. Cuma lepas kita habis semayang semua, kita tegur lah. Sebenarnya salam ketika melakukan khutbah ni taklah bagus, tak afdal sebab kita tengah khutbah. Bukan saya sombong, tapi yang lebih afdal lepas semayang nanti barulah kita bersalaman. Sebab mengganggu juga kita mengganggu juga dalam sedang kita dengar khutbah ketika itu. Baik, Allah a'lam. Dia lawa buat tapi lawa yang tidak melampau. Baik, saudara Ustaz, apa maksud adab itu mengatasi ilmu? Adab mengatasi ilmu ini adalah adab itu lebih utama. Contoh kalau ilmu banyak tapi adab tak boleh. Contoh macam adab kita orang yang berpelajaran. Contoh kita mengaji UiTM, orang kita pelajar lah. Bila kita balik raya baru ni, ada kawan-kawan kita ataupun ada adik-adik kita yang mungkin kurang terpelajar. Kita orang ni bodoh dengan orang mengaji sampai mesti mengaji sampai pusat serti. Jadi kita tidak ada adab. Walaupun dia memang salah, dia memang tak cerdik macam kita yang cerdik. Bila kita bercakap begitu, orang nampak kita yang bodoh, kita yang nampak tak elok. Contoh, kalau dalam bab adab ni, bila dia beradab, walaupun dia tak berilmu, orang nampak dia tu seorang berilmu. Walaupun dia tak ada ilmu, tapi dia beradab. Dia sopan santun, dia hormat mak ayah dia. Tapi kalau orang yang dia ada mak ayah, tiba-tiba dia tak beradab dengan mak dia, dia orang berilmu, dapat doktor PhD dan sebagainya, dapat doktor falsafah. Dia ni mampu buat tesis sampai mencapai tingkat yang paling tinggi, PhD. Pengajian habis dah, tak apa nak kaji dah. Kira dia habis nak kaji, PhD, pengajian habis dah. Itu satu sekatan yang tak perlu dikongsikan lah. PhD sampai PhD nak kaji, tapi dengan mak yang dapat lebih kurang. Orang tak nampak hang ni ada doktor PhD, tak boleh tak. Sepatutnya ilmu yang ada yang kamu miliki mampu mendidik kamu jadi orang yang baik. Walaupun dia seorang yang nelayan, tapi adab dia ada. Di situ ada keberkatan. Jadi jadilah kita ni seperti mana orang resam padi, masih makin lama dia ni berisi, makin dia tunduk. Makin lama berisi, makin tunduk. Contoh ular yang duduk menyusul kan? Ular yang dia duduk jalan ular menyusul lah. Walaupun dia jalan di bawah, walaupun dia jalan di bawah, kira kita tentu ada kaki lah, tapi kita jalan berak tu nampak teruk kan. Tapi ular ni, walaupun dia jalan dengan menyusul gitu, orang tetap takut pada dia. Sebab orang tahu bisa ada pada dia. Orang tetap takut dan bimbang dengan ular. Walaupun dalam keadaan kita bersedia, walaupun kita dalam keadaan kita tak bersedia, dia tempuh kita bertempuh dia kan, kita tetap berhati-hati. Contoh kita berjalan dalam hutan, kita beri ular kepala kau dalam dia jalan di bawah. Itu kita kena, kita hormat lagi, kita jalan kaki, kita dah kaki, tapi dia jalan di bawah.
gajah tu kalau kena patut dia sesat mati kena. Tapi nak buat apa? Walaupun dia berjalan di bawah dengan apa kehebatan yang ada pada dia, orang tak hormat. Kita ni ada ilmu tapi kita tak tunjuk ilmu. Orang tahu kata kita tak ada ilmu, orang tak hormat kita. Kita tak payah update ke satu saya ni memiliki ijazah dalam bidang sekian-sekian, tak payahlah. Tak tu orang lagi meluat. Ada saya alhamdulillah berjaya melakukan ini sekian-sekian semua. Tak perlu dibanggakan dengan perkara yang kita buat. Tapi kalau orang tahu, orang akan respect kita walaupun kita tak beritahu pada orang. Sebab kita memiliki kelebihan. Orang akan cari kita. Orang akan cari kita. Tapi kalau kita tak memiliki apa, tiba-tiba kita cerita je bagi tempat, orang dapatlah. Tapi bila orang tahu hakikatnya, orang akan percaya kita. Begitulah adab. Contoh macam kita beradab, kita menyembunyikan apa yang kita ada dan kita tak membegah-begah dengan apa yang kita ada, sudah pasti orang akan menghormati kita dan sanjung kita sampai ke dia. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada apa? Selesai dekat itu saja pada malam ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu depan. Kita panjang umur. Wallahu a'lam. Aku qul hadza wa astaghfirullah.